Hari ini akan bermulalah mesyuarat kedua Dewan Rakyat selama 25 hari dan juga mesyuarat ketiga pula akan bermula pada 2 November sehingga 15 Disember dan akan disiarkan secara langsung di TV1. Baiklah, untuk membincangkan dan juga membicarakan perkara ini, terutamanya pembukaan sidang Parlimen pada hari ini, bersama saya di studio adalah Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, pensyarah undang-undang dan perlembagaan UIAM, dan tidak asing lagi untuk kita berbicara mengenai undang-undang dan khususnya dari aspek perlembagaan. Jadi hari ini seperti yang mana kita bincangkan sebelum siaran ini, kita akan cuba pecahkan tajuk pada hari ini iaitu Parlimen bersidang bukti kesejahteraan demokrasi. Kita akan cuba pecahkan beberapa isu. Mungkin isu pertama ini kita akan melihat dari aspek pengurusan COVID-19 yang mana semua negara di dunia ini mengalami pandemik COVID-19 dan pengurusannya adalah tergantung kepada sesebuah kerajaan. Dan kalau kita lihat persidangan parlimen di beberapa buah negara seperti Brazil, Spanyol, Maldives, ketika pengurusan COVID-19 itu berlaku, masih ada lagi persidangan tetapi dilakukan secara dalam talian. Tetapi tidak dilakukan di Malaysia. Kita masih memilih persidangan secara fizikal pada 18 Mei walaupun hanya ada titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Bagaimana Profesor melihat perbezaan pengamalan ini dari negara kita dan juga negara-negara yang saya sebutkan sebentar tadi? Okey, terima kasih Ruan. Ini perkara yang sering dibincangkan dalam kalangan khalayak. Apakah kita tidak boleh berubah dari secara tradisional kepada secara atas talian ini? Tapi itu adalah pilihan yang kita ada. Namun dari segi perundangan, kita perlu lihat sama ada perkara itu dibenarkan oleh undang-undang kita ataupun tidak. Sekiranya tidak, maka kita tidak boleh melaksanakan secara atas talian itu kecuali ianya telah ditetapkan oleh perundangan negara. Sebab tempat untuk bersidang itu adalah suatu tempat yang diperkenan oleh Kebawahuduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan diwartakan sebagai tempat untuk persidangan parlimen. Tapi itu mungkin adalah antara sebab untuk kita tidak melakukan secara atas talian. Begitu juga dengan cara dengan cara tradisional ini, mungkin ia menyebabkan beberapa situasi perundangan di negara kita itu yang membezakan kita dengan cara kita menangani pandemik COVID-19 itu mungkin berbeza dengan cara negara lain. Jadi dua justifikasi ini saya fikir adalah sebab kenapa yang kita tidak berlangsung atas talian tu. Yang paling utamanya saya lihat dari segi undang-undang lah. Maknanya kita tidak ada undang-undang yang membenarkan begitu dan kita tidak sempat membuat undang-undang. Jadi di sini satu foresight lah, kita akan lihat apa yang akan berlaku seterusnya. Ini pengalaman pertama Malaysia. Jadi kemungkinan akan berlaku contohnya pandemik baru ataupun ini akan berlanjutan, adakah kemungkinan undang-undang itu akan diubah dan kemungkinan persidangan itu akan berlaku dalam perlu sebab ia perlu diwatakan sebab untuk menyuburkan lagi demokrasi itu persidangan parlimen untuk menjadikan kita sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, answerable, maka kita perlu berganjak dari satu amalan tradisi kepada suatu yang lebih orang kata lebih updated, dari up to date lah dari segi persidangan parlimen. Dan saya kira cukup jelas. Isu kedua adalah dan hari ini saya rasa pembukaan parlimen antara isu yang cukup panas adalah isu kekosongan untuk mengosongkan jawatan Tuan Speaker dan juga timbalan Tuan Speaker yang mana mengikut Perlembagaan Perkara 57/2 Perlembagaan Persekutuan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk mengusulkan cadangan mengosongkan jawatan speaker dan juga timbalan speaker. Jadi kalau kita lihat dalam situasi ini, dalam situasi pada hari ini, bila dan apa keperluan kita untuk mengosongkan jawatan dan menukar jawatan speaker yang baru? Kalau kita lihat dari aspek undang-undang, speaker atau yang di-Pertua Dewan Rakyat itu akan bertukar selepas pilihan raya umum atau akan kosong selepas pilihan raya umum dan satu lantikan akan dilantik. Jadi perlembagaan tidak menyatakan dengan jelas bahawa hanya itu satu-satunya situasi yang mengosongkan, yang menjadikan jawatan yang di-Pertua Dewan itu kosong. Kalau kita lihat pada perkara 57 dalam dalam perenggan C itu juga dapatkan ketetapan daripada Parlimen, Dewan Rakyat itu sendiri tentang pengosongan jawatan speaker. Jadi ia boleh berlangsung walaupun bukan hanya hasil daripada pilihan raya umum. Maksudnya apabila Parlimen memutuskan atau menetapkan bahawa jawatan yang di-Pertua Dewan itu kosong. Jadi
apa yang membolehkan mana-mana ahli sebenarnya tidak semestinya Perdana Menteri seorang untuk mengemukakan usul pengosongan itu sekiranya ia memenuhi tata cara atau cara bagaimana untuk memfailkan usul, untuk memasukkan usul untuk mengosongkan jawatan speaker itu ia diberikan kepada semua pihak. Jadi apabila berlaku usul pengosongan dan juga pengisian kembali Tuan Speaker Dewan ini, berlaku juga ketidakpuashatian apabila pencalonan itu dicalonkan. Jadi kalau kita lihat apabila berlaku ketidakpuashatian, semestinya setiap ahli parlimen mempunyai ciri-ciri yang mereka inginkan, seseorang itu barulah boleh menjadi Tuan Speaker Dewan. Jadi kalau kita lihat dalam parlimen kita, apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi seorang Speaker Dewan? Saya nak sambung sikit tentang ketidakpuashatian pihak-pihak ini. Sememangnya undang-undang tidak hanya memberikan peluang kepada Perdana Menteri, orang lain juga seorang ahli boleh mengemukakan usul. Tapi dalam kes ini Perdana Menteri, mana-mana ahli mungkin calon speaker tu dia mungkin 2 atau 3 atau 4, tapi dia kena buat persetujuan seorang yang dicalonkan itu ialah 14 hari mengikut peraturan 4, peraturan mesyuarat Dewan. Jadi balik kepada ciri-ciri ini, sudah tentu keadilan satu, keadilan dan integriti dalam melaksanakan persidangan itu. Maknanya tanggungjawab speaker ini ialah untuk membenarkan persidangan parlimen itu berlangsung dengan adil. Semua pihak diberi, semua ahli parlimen itu diberikan ruang untuk mengemukakan pandangan mereka, dan beliau juga hendaklah bebas daripada mana-mana parti politik yang mempengaruhi. Maknanya ia tidak semestinya dia bukan seorang ahli politik, tapi kedudukannya sebagai ahli dalam mana-mana parti politik itu dibimbangi akan mempengaruhi, maka itulah yang mungkin menjadikan kedudukan speaker itu sukar untuk dikatakan adil atau seimbang. Kemungkinan diberikan kelebihan kepada mana-mana parti politik. Tetapi dalam konteks ini saya percaya di Malaysia ini adalah kelaziman. Apabila mahukan integriti itu, maka mahukan bebas daripada ahli politik. Tapi ini pertama kali yang sebagaimana kita maklum, cadangan calon itu ialah seorang yang bukan berpengalaman dalam ahli Dewan Rakyat, bukan seorang ahli politik. Betul. So ini yang pertama kali di Malaysia yang saya nampak dalam zaman kita ini. Yang sebelum ini kalau lihat semuanya. Jadi antara ciri-cirinya ialah seorang yang berintegriti tinggi yang boleh memberi keadilan semasa perbincangan dalam Dewan atau persidangan dalam Dewan. Seorang yang dapat memahami semua peraturan mesyuarat, yang boleh menghidupkan atau menterjemahkan peraturan-peraturan mesyuarat itu. Orang yang berwibawa dalam mengendalikan ahli-ahli politik, yang saya fikir persidangan akan datang ini adalah satu persidangan yang amat mencabar. Ya, dan juga hari ini merupakan satu hari yang cukup kita tunggu. Dan juga kalau kita lihat juga usul-usul telah dikeluarkan ini ada 30 semua sekali usul. Ya. Dan saya juga nak menyentuh tentang usul yang ke-27 yang mana akan ada isu, ada usul undi tidak percaya. Jadi apabila kita melihat tentang undi tidak percaya ini, ia jelas termaktub dalam perkara 43-2A, 43-3, 43-4 yang mana jelas mengatakan bahawa jawatan Perdana Menteri boleh dilucutkan jika ada ketidakpuashatian dan juga ketidakyakinan terhadap Perdana Menteri. Jadi dalam perkara ini, menurut tulisan Profesor sendiri pada 19 Februari tahun 2020 dalam Berita Harian, dalam isu undi tidak percaya dan undi percaya ini masih tidak ada prosedur khas untuk kita melancarkan proses itu. Jadi apakah keperluan kita untuk mewujudkan prosedur khas itu supaya tidak berlaku pertembungan pendapat, tidak berlaku kecelaruan dalam usul yang akan diusulkan pada hari ini? Usul yang ke-27. Kalau kita melihat kepada peruntukan dalam peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, ada pengkhususan macam mana usul undi tidak percaya atau undi percaya itu. Jadi di Malaysia ini kalau kita rujuk pada Perlembagaan Persekutuan, kita tidak ada usul undi percaya. Undi percaya hanya ada pada budi bicara yang di-Pertuan Agong. Apabila Kedua Bawah Duli menyatakan bahawa pada hemat baginda seseorang itu mungkin mempunyai kepercayaan majoriti, itulah undi percayanya. Saya nak kata undi
keputusan budi bicara baginda Yang di-Pertuan Agong itu. Tapi bagi undi tidak percaya ni, ia adalah sebagaimana undi-undi lain yang ada dalam ataupun usul-usul lain yang ada dalam peraturan mesyuarat. Jadi sekarang generaliti, keumuman, peruntukan yang umum itu dipakai untuk ini. Jadi mungkinlah untuk masa depan, ia mungkin juga baik untuk kita menyatakan sedemikian. Tapi ada berbagai pandangan lah. Menyatakan sedemikian tu maksud saya meletakkan prosedur khusus bagaimana undi tidak percaya itu boleh dilakukan. Tapi setakat ini ia tidak menggagalkan persidangan mesyuarat sekiranya ada usul undi tidak percaya, kerana kita boleh menggunakan peraturan-peraturan sedia ada seumpama usul-usul lain. Okay. Jelas tentang perkara itu dan juga kita tunggu juga adakah usul umur 27 ini akan dibacakan ataupun tidak. Jadi dalam isu peraturan dan kehadiran ahli mesyuarat parlimen, boleh kita beralih kepada perkara lain. Ada beberapa isu yang timbul apabila ahli parlimen ini tidak hadir ketika persidangan sehingga tertangguhnya 10 minit persidangan pernah juga berlaku. Jadi parlimen mengambil satu inisiatif mewujudkan satu bangunan baru yang mewujudkan kafeteria, surau, gimnasium dan sebagainya untuk mengoptimumkan kehadiran ahli parlimen. Jadi dalam situasi ini tanggungjawab ahli parlimen itu dilihat seolah-olah mereka melepaskan batuk di tangga dalam situasi sesetengah situasi sebegitu. Adakah perkara ini Profesor melihat satu keperluan untuk kita mewajibkan kehadiran mereka? Ya, dalam parlimen kita ada dalam peraturan-peraturan mesyuarat ni kita ada cukup bilangan bahawa peraturan 13 tu. Jadinya kalaulah 20 orang lebih tidak boleh hanya 20 orang atau tidak sampai 20 orang lebih yang boleh hadir, maknanya itu sesuatu yang mengecewakan. Demokrasi itu sebenarnya tidak akan berlangsung dengan baik sekiranya para ahli parlimen ini tidak hadir ke mesyuarat. Kadang-kadang kita tidak nak populis. Dalam isu-isu yang berpopular sahaja para ahli Dewan mahu hadir. Bawalah tanggungjawab itu sebab kita sebagai rakyat kita mahukan ahli Dewan semua terlibat secara langsung. Sebab bukan main-main. Kita membuat undang-undang untuk negara, kita mengkritik dasar untuk negara dan kemakmuran negara itu sendiri. Jadi buah demokrasi itu tidak akan dapat dipetik dengan baik oleh rakyat sekiranya para perwakilan, para legislator, badan perundangan ini tidak bergerak dengan baik. Jadi kita sebagai rakyat kita menyeru kepada semua ahli, kita faham ahli tanggungjawab members of parliament, ahli Dewan Rakyat ini besar dan banyak. Tetapi saya fikir dalam sebuah negara demokrasi, tanggungjawab yang paling agung ialah untuk hadir ke parlimen dan membincangkan isu-isu yang berkaitan, bukan pendekatan popular. Satu lagi, mungkin peraturan-peraturan di dalam Dewan itu perlu diubah untuk memastikan para ahli hadir dan menunggu. Mungkin kalau lanjutan sampai ke malam berlanjutan mesyuarat itu pun para ahli parlimen ini sanggup tunggu. Dan kita juga mahukan demokrasi ini dapat disaksikan secara realitinya dengan kehadiran yang penuh. Dulu kalau ada KPI semua kan, ini masalah yang berlanjutan, berpanjangan dari dahulu sampai sekarang. Dan saya fikir perlu ada perubahan dalam mindset ketetapan minda semua para ahli Dewan. Yang penting integriti. Penting. Ya. Dan isu terakhir saya nak sentuh sedikit adalah isu provokasi pembangkang, terutamanya apabila kita menguruskan pandemik COVID-19. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan prihatin dan juga bencana yang merupakan pakej rancangan ekonomi. Dan juga kalau kita lihat, soalan saya, adakah wajib untuk sesuatu pakej rancangan ekonomi itu dibentangkan di parlimen, diluluskan sebelum ia diumumkan? Dan juga yang kedua, apabila berlakunya pakej prihatin dan juga bencana ini tidak dibentangkan di parlimen tetapi terus diumumkan kepada rakyat, berlaku ketidakpuashatian dari segi pembangkang dan mempersoalkan kenapa perkara ini tidak dibahaskan. Saya fikir itu cerita biasa untuk pembangkang, tapi yang penting untuk kita rakyat Malaysia ialah melihat peruntukan perlembagaan. Adakah itu dibenarkan ataupun tidak. Saya fikir untuk kita merujuk kepada perkara 101 dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan perbekalan. Sekiranya terlebih atau terkurang untuk perbekalan. Sebab kita tak tahu kan pandemik COVID-19 ni berlaku kan. Jadi sebenarnya perlembagaan kita telah menyediakan peruntukan atau bersedia untuk menghadapi keadaan yang luar jangka ini. Sama ada lebih atau kurang perbekalan itu. Sebab 2019 perbekalan dan berlaku pada awal 2020. Jadi di sini perlunya perlembagaan itu dilihat sebagai satu dokumen yang versatile, boleh memandang ke hadapan apa yang berlaku. Jadi sekiranya ada pihak-pihak
yang mempersoalkan tentang penggunaan bajet ini atau pembekalan ini, marilah kita rujuk kepada peruntukan perlembagaan. Adakah perlembagaan membenarkan ataupun tidak? Kalau perlembagaan tidak membenarkan, sudah tentu kita juga mempersoalkan apakah tindakan kerajaan itu. Jadi sekarang ini pada saya perlembagaan membenarkan suatu penggunaan undang-undang perbekalan itu dilakukan walaupun belum diluluskan oleh Parlimen. Dan jelas. Dan perkara 101 Perlembagaan Persekutuan. Cukup jelas apa yang telah disampaikan oleh Profesor. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Syamrayu Abdul Aziz, pensyarah undang-undang dan juga perlembagaan UIAM, dalam kita membicarakan Parlimen hari ini bersidang mewujudkan membuktikan bahawa kesejahteraan negara demokrasi. Terima kasih banyak-banyak Profesor. InsyaAllah satu hari nanti kita akan berjumpa lagi dan juga kita akan bincang lagi mengenai perlembagaan dan juga demokrasi negara.